ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Oleh yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan menukar sesuatu nikmat yang dikurniakan ke atas manusia, melainkan manusia itu sendiri yang mengubah nikmat tersebut. Sungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fadil barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah ibu, adik kakak, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita memperbanyakkan syukur atas nikmat Allah. Dan syukur Allah telah meletakkan kita dalam keadaan dapat membezakan di antara nikmat dengan niqmat. Alangkah beruntungnya manusia yang senantiasa menjaga kerja-kerja dan tanggungjawab utama dia, tugas hakiki dia sebagai seorang hamba dan seorang khalifah di atas muka bumi Allah. Kenapa manusia masih ada yang lebih menjaga tugas dan jawatan yang diberikan oleh manusia kepada mereka berbanding tugas dan jawatan yang diberikan Allah kepada mereka. Jawatan kita, pekerjaan kita di dunia ini, apa pun pangkat yang disandang, itu semua adalah pemberian manusia. Tetapi jawatan kita yang sebenar di sisi Allah ialah sebagai seorang khalifah. Dan tanggungjawab kita yang sebenar adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan sementara menunggu masuknya waktu Isyak. Dan selepas waktu Isyak nanti insya-Allah kita akan buat tahlil ringkas. Kita duduk seketika di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil daripada perbahasan kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a yang disusun oleh almarhum Dr. Fathayakan rahimahumullah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam perbahasan mengenai syaitan, ancaman syaitan yang menyesatkan. Sama ada menyesatkan manusia yang menjadi mad'u, yakni golongan sasar kepada da'i. Bahkan syaitan juga berupaya untuk menyesatkan para da'i. Maka kitab ini tuan-tuan ditulis untuk memberikan pengajaran dan peringatan kepada kita supaya kita menjadi seorang da'i yang akan dapat menyelamatkan dirinya dan orang yang berada di sekelilingnya. Ancaman yang kita hadapi iaitu ancaman yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah wasyaitan yudillu.
Bagaimana syaitan itu menyesatkan kita menghabiskan pada pintu yang terakhir apa yang dikatakan oleh almarhum Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin akan pintu-pintu syaitan menyelinap ke dalam diri kita. Pintu yang terakhir yang kita nak habiskan pada malam ni ialah pintu buruk sangka terhadap muslimin yang lain. Pintu buruk sangka. Kita panggil sebagai su'uzon. Sangka-sangka ni dipanggil zon. Ada su'uzon dan ada husnuzon. Buruk sangka dan baik sangka. Ada kalanya kita kena berburuk sangka. Ada tempatnya kita kena berbaik sangka. Baik. Macam marah lah. Ada kalanya kita kena marah. Ada kalanya kita kena menahan marah. Sangka-sangka ni kerja hati. Jadi hati manusia ni mudah sangat meletakkan satu label pada orang. Label ni maksudnya kita judge orang tu. Yang menjadi masalahnya, kita ni suka jah orang tak molek. Kita kata kita ni molek. Orang lain semua tak molek. Kita ni bagus, orang lain semua tak bagus. Allah SWT menyebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad itu sikapnya tegah kerah kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Antara tanda sifat ruhama, kasih sayang kita sesama orang Islam ialah kita kena baik sangka dengan orang Islam. Dengan orang bukan Islam ni, kita kena hazar. Hazar ni bukan buruk sangka dah. Kita berjaga-jaga. Kita beringat. Kita kena letak waspada. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, kita kena selalu beringat. Mereka ni, jangan kita mudah sangat percaya. Perhati apa dia buat. Baik. Kata almarhum Dr. Fathayakan, ini juga merupakan laluan syaitan. Iaitu buruk sangka terhadap Muslim yang lain. Merupakan laluan syaitan yang mencantah tali mahabbah. Tali kasih sayang. Dan tali silaturrahim. Sifat inilah yang menyebabkan terputusnya hubungan kasih sayang dan hubungan belah kasihan kita sesama orang Islam. Jadi kalau kita dah tak ada belah kasihan dengan orang Islam, dah tak ada kasih sayang dengan orang Islam, siapa yang kita sayang? Itu yang kita kata. Dah kalau dengan kawan-kawan kamu tak suka, dengan siapa yang kamu suka? Musuh. Dengan adik-beradik kamu benci sangat, habis itu dengan siapa yang kamu sayang? Jadi persoalan tu tuan-tuan, kita kena tanya kita ni. Syaitan ni nak ajak kita ni mengubah hubungan kita yang sepatutnya kita ni berkasih sayang pada orang Islam, kita ni mendahulukan saudara kita, dengan kita telah mengalihkan perasaan itu kepada yang tidak sepatutnya.
Maka dia kata sifat ini menggugat keutuhan barisan jemaah yang akhirnya membawa menjadi punca kepada fitnah, kebejatan dan menyebab meratanya bala bencana. Apabila berlakunya perpecahan, berlakunya fitnah, maka tunggulah fantazirus sa'ah, tunggulah kebinasaan akan menimpa orang Islam. Sebab tu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, agenda memperkasakan hubungan ukhuwah ni Nabi jadikan agenda utama sesudah iman. Sesudah iman. 13 tahun Nabi mantapkan keimanan. Bila Nabi berhijrah ke Madinah sampai ke Quba, Nabi buat masjid. Sampai ke Madinah pun Nabi buat masjid. Nabi nak supaya orang Islam ni duduk dalam keadaan jemaah, saling kenal mengenal, saling bersatu padu. Punca orang Islam sama orang Islam ni berburuk sangka, pertamanya sebab dia tak kenal orang Islam. Dia tak kenal saudara dia. Inilah masalah. Macam mana awak nak kenal saudara, saudara awak berkumpul di masjid, awak tak berkumpul di masjid. Tempat-tempat di mana orang-orang Islam berhimpun, awak tak himpun sekali. Awak berkawan dengan siapa? Siapa yang menjadi teman dalam hidup kamu? Pejabat. Kamu lebih banyak menghabiskan masa dengan orang bukan Islam. Jadi kamu lebih kenal orang bukan Islam daripada orang Islam, saudara mara kamu sendiri. Maka disebabkan tak kenal itulah orang boleh bersangka buruk. Yang keduanya, apabila kita ni tidak sensitif, tidak peka, tidak memahami sesuatu yang dialami oleh saudara kita, menyebabkan kita ni mudah bersangka buruk. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tak ambil peduli perihal saudara kita, tuan-tuan, saudara kita ditimpa masalah pun kita kata berlakon tu. Ini semuanya taktik belaka ni, jalan mudah nak senang, malas nak berusaha. Ini semua nak menagih simpati. Ini semua nak menunggangkan kepercayaan atas nama Islam. Sikit-sikit bawa hujah, kita ni orang Islam, kena mendahulukan kasih sayang sama Islam. Sebenarnya awak tu malah, tuan-tuan. Kalau kita mari ke masjid, kita tahu apa yang berlaku di sekeliling, kita peka dengan situasi di sekeliling kita. Jadi kita tak mudah sangat menghukum, melainkan kita akan menyelidik sesuatu perkara tu. Dengar tak cerita hujung kampung tu apanya? Macam contoh baru ni apa dia? Banjir berlaku dekat mana? Pantai Timur. Ada fenomena. Bukan fenomena. Lama dah berlakunya. Satu tempat di Kelantan tu air dia warna hijau. Banjir dia warna hijau. Ada. Hak jenis tak tahu hujung pangkal, tak tahu apa cerita. Dia kata, ini tak ada lain lah ni. Ini mesti ada kesan radiasi pencemaran pun. Mana ada banjir warna hijau? Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, awak ni dah tak peka kepada kesusahan orang. Lepas tu awak menghukum, melontarkan kata-kata sindiran yang menyakitkan hati sama orang Islam. Kenapa? Bahkan sampai bawa kepada perbezaan politik dan sebagainya. Kenapa yang sampai menjadi sedemikian keadaan kita ni sesama orang Islam? Mudah sangat buruk sangka orang Islam. Kalau bukan dengan
Kalau dengan orang bukan Islam, elok pula kita. Siang mereka. Kita kena tolong. Kita kena tunjukkan keharmonian, kasih sayang. Tak salah. Sifat kemanusiaan kita tak salah. Tetapi kita kena utamakan saudara kita dulu. Sebab itu, dalam hati kita kena selalu fikir, kena selalu ada perasaan yang positif kepada saudara kita. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai timbul isu boikot tak? Kita dok kata apa boikot ni? Ini semua nak bawa kepada resis, kita kata. Kita duk main hukum ke tu. Bila kita kata BMF, by Muslim First, dia kata ini semua nak tutup pintu rezeki orang. Bila kita sebut tentang kunut nazilah, dia kata ini semua nak bawa kepada perpecahan. Tuan-tuan, cuba kita siasat apa masalah hati kita ni. Apa masalah hati kita? Kalau kita tak mampu menjadi lebah, jangan kita menjadi langau. Kalau kita tak boleh nak buat baik dengan orang, jangan sampai kita bersangka buruk pada orang. Benda tak keluar modal pun tuan-tuan. Sangka baik sudahlah. Tak boleh kita nak buat baik, tak boleh nak tolong orang. Tak apa. Sekurang-kurangnya cukup dengan sangka baik. Sebab itu Al-Quran menyifatkan sifat buruk sangka ini dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zanni Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah. Ijtanibu maknanya hindarilah. Ambil langkah waspada. Menghindar itu lebih baik. Apa yang perlu kita hindar? Banyak berprasangka. Sikit-sikit kita duk kata begini. Sikit-sikit kita kata lagu ni. Awak dah tabayun ke? Dah kaji? Dah orang lain semua kata. Dah viral dah benda ni. Viral tak viral itu bukan sahih atau tak sahihnya cerita tersebut. Sebab apa? Allah kata inna ba'daz zanni sesungguhnya sebahagian, bukan semua. Kita ni ada insting, kita kata tak? Ada naluri. Tak, aku rasa memang dia buat ni. Tengok muka tak boleh percaya. Kita pandai. Aku ni makan garang lama, aku kenal. Aku ada pengalaman yang lepas. Orang laki-laki ni kita jangan sangka baik sangat. Tak. Allah kata inna ba'daz zanni sesungguhnya sebahagian, bukan semua. Ada benda yang kamu sangka tu betul, dan ada benda yang kamu sangka tu tak betul. Dan ingatlah Allah kata jauhilah banyak berprasangka. Sebab apa? Sebab kalau kamu sangka betul, tak ada apa, bukan dapat pahala pun. Tapi kalau kamu punya prasangka tu tak betul, dosa kamu. Kenapa yang kamu nak buat dosa free begitu? Inna ba'daz zanni ini kerja syaitan, tuan-tuan. Syaitan membalik-balikkan hati manusia sehingga dia mendorong hati manusia itu meletakkan sesuatu perkara yang tak baik, salah kepada orang yang dia nilai tersebut. Maka tuan-tuan, Allah kata apa? Wala tajassasu. Ini yang Allah ajar kepada kita dalam ayat ni. Allah kata inna ba'daz zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da.
Dia ada rangkaian dia. Syaitan ni pandai. Dia nak bawa kita, heret kita kepada dosa yang lebih besar. Kalau setakat benda tu dalam hati, kita kata, aku, dalam hati kita ni, tak percaya tengok muka ni. Nah. Kalau setakat kita tak menzahirkan apa yang ada dalam hati, Allah tak tulis lagi sebagai dosa. Tapi bila kita menzahirkan, sama ada dalam bentuk bahasa lidah atau bahasa badan atau tindakan, maka di situ akan dikira sebagai dosa. Dan dosa ni tuan-tuan bukan dosa kecil. Dosa ni dosa besar. Sebab di hujung ayat ni Allah kata, ayuhibbu an yakula lahma akhihi maitah fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah kata. Di akhir ayat tu Allah sebut, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maksudnya apa? Dosa yang kalau Allah suruh kita beristighfar dan bertaubat, itu maksudnya dosa itu dosa besar. Zon, sangka buruk ni tuan-tuan kepada orang Islam, dia akan membawa kepada rantaian yang seterusnya. Apa dia? Tajassus. Lepas kita sangka buruk, kita nak membuktikan sangka buruk kita. Macam mana kita nak bukti? Kita kata, aku tak percaya muka ni. Nak? Agak janggut yang besar. Ha? Jahat tau. Kamu tak tengok video sebelum ni? Muka sebiji, muka ni tok janggut ni. Dia kata. Kalau mu tak percaya, mu tunggu. Dia pun mula tajassus, mencari-cari kesalahan yang boleh dia kukuhkan apa yang dia sangka. Oh, mu tak percaya sangat cakap aku lah. Asyik aku cakap semua mu kata tak betul. Nanti aku buktikan pada kamu. Maka bermulalah kerja dia. Apa dia? Cari aib orang. Ni jaya syaitan ni. Lepas tu, bila dapat bahan-bahan yang dia rasa boleh mengukuhkan sangkaan dia, dia tak cari benda molek. Kalau ada benda molek pun dia akan tutup. Supaya apa? Supaya dia boleh berhujah, dah orang ni betul, salah juga. Wala yaghtab, dia akan pergi pula kepada stage yang ketiga. Apa dia? Maka mulalah kamu saling mengumpat. Bercakap tentang keburukan saudara kamu. Allah kata ayuhibbu an yakula lahma akhi. Orang beriman, tergamuk ke kamu makan bangkai binatang hak tak sembelih busuk tu tuan-tuan, gamuk kita nak makan. Tak gamuk. Ini kan pula bangkai saudara atau mayat saudara kamu. Sudah tentu kamu benci. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita kena hati-hati tuan-tuan. Antara buruk sangka kita terhadap orang-orang Islam ni, juga tidak terkecuali sehingga kita berburuk sangka kepada sesama da'i. Kita ni da'i, kita boleh berprasangka kepada da'i yang lain. Kita ni nak ajak masyarakat balik pada Islam, nak membentuk keluarga kita keluarga Islam. Tapi kita duk kata, tapi ustaz tu tak boleh pakai. Ustaz menipu. Tuan-tuan, ni ulama' ni, ulama' smart lagi ni. Ni semua ulama' selebriti ni. Cah sampai 40,000 kuliah dia. Oh. Itu buat muka sedih, ngedar tabung, no? Sekali dia pakai kereta Belfire, contoh. Dia mari tu memang nampak kereta buruk ya. Mau tengok kat rumah tu. Konvoi baru ni, motor baru. 350,000 harga motor bejik. Ustaz apa lagu tu? Nunggal agama lagu tu. Tuan-tuan, berhati-hatilah kita. Ingat, bahawasanya daging para ulama itu adalah beracun. Beracun. Kita jangan buat main-main tuan-tuan. Dengan orang lain kita boleh buat main-main. Sebab kita rasa benda tu tak terkesan sangat.
Akhirat esok baru kesan. Tapi kalau kita ni, Allah kata, ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu tergamuk makan daging saudara kamu yang sudah mati? Ni kamu makan ni daging ulama tahu tak? Daging ulama ni daging beracun. Hak tadi makan daging bangkai. Hak ni makan daging hak beracun. Cepatlah kesannya kepada kamu. Jahanam kamu. Jangan buat main-main. Jaga mulut kita ni. Jangan sampai celupa kita ni dengan orang-orang alim ni tuan-tuan. Maka Allah kata, wattaqullah. Orang beriman, hanya orang beriman saja yang dia akan ambil ayat ni sebagai peringatan. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada rasa takwa. Allahu Akbar, aku ni banyak buat salah tuan-tuan. Ha? Sebab tu ada satu kisah tuan-tuan. Ada seorang tabi'in. Nama dia Sufyan bin Husain. Satu hari Sufyan bin Husain ni, dia bercakap tak molek sikit tentang sahabat. Di hadapan seorang tabi'in yang lain yang bernama Iyas bin Muawiyah. Dia cerita hak tak molek lah. Sangka hak tak molek lah. Maka kata Iyas bin Muawiyah, kamu ni pernah perang lawan dengan bangsa Rom ke? Kata tak pernah. Pernah terlibat dengan peperangan menentang bangsa Hind? Tak pernah, dia kata. Lawan dengan orang Turki, Konstantinopel pun tak pernah. Okey. Maka dia kata, layak ke bangsa Rom, bangsa Hind, bangsa Turki selamat daripada jeleknya lidah kamu, tetapi saudara kamu tak selamat daripada jahatnya mulut kamu. Ni kita ni berlawan, berperang dengan orang Rom, berperang macam kita zaman sekarang ni. Awak pergi lawan ke dengan Yahudi Zionis? Tak. Layak ke tak layak? Zionis ni tak terkesan dengan lidah kamu langsung. Tapi orang-orang Islam boleh terkesan dengan jahatnya lidah kamu. Punyalah jahat mulut kamu ni pada orang Islam. Tuan-tuan, kata tak Sufyan bin Husain, lepas daripada aku kena tegur oleh Iyas bin Muawiyah, aku tak berani lagi, dia kata, nak cakap benda-benda yang tak molek tentang saudara se-Islam yang lain. Jadi tuan-tuan, hindarilah kita dari bercakap benda yang tak molek. Tapi kalau orang tu memang tak molek, orang yang kita tahu mempunyai ciri-ciri munafik, kita tak termasuklah dalam yang disuruh kita ni bersangka baik. Sangka baik tak kena tempat tuan-tuan. Tu yang Nabi kata jangan masuk dalam lubang yang sama untuk dipatuk buat kali yang kedua. Dah tahu dah. Dah kali ni dah baik dah. Dia dah berubah dah. Kali ni dia betul dah. Munafik tu. Janji tak tepat tu. Dapat amanah dia, khianat tu. Itu tak kenalah. Pencuri. Nak. Orang yang kita nampak, ni macam nak buat jenayah ni. Jadi benda-benda tu tak termasuklah dalam yang dikatakan ba'daz zanni ismu tu. Sebahagian daripada zon itu adalah dosa. Rasulullah SAW menasihati kita supaya menjauhi tempat-tempat yang boleh menimbulkan sangkaan yang bukan-bukan. Nabi pesan pada kita, jauhi daripada berada dalam situasi mendatangkan tuhmah. Tuhmah. Jadi kalau orang bersangka buruk disebabkan tindakan kita sendiri, kita tak boleh salahkan orang. Awak sendiri. Masuk ke bar, contohnya. Saya minum kok je. Buat gaya dengan gelas. Saya minum kok saja. Tak baik sangka buruk kat saya. Duduk dalam kereta berdeduaan dengan pondan, contohnya. Tengah buat apa tu ustaz? Saya tengah berdakwah dengan dia ni. Dalam kereta berdeduaan. Ingat perempuan? Pondan. Walaupun pondan, kita tak boleh menimbulkan suasana yang boleh menimbulkan syak sangka.
Ini kena jaga-jaga juga. Ha? Baik. Bagaimanakah dikatakan caranya untuk kita menutup laluan syaitan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia disentuh oleh syaitan, maknanya dalam ayat ni kata digerogoti. Gerogot ni kalau tuan-tuan tengok ikan makan umpan. Umpan tu besar, ikan tu kecil. Duduk makan tarik. Macam kita kata campak seekor kambing tengah kelompok pirana. Warna pirana tarik sikit, tarik habis. Begitulah keadaan hati manusia ini bila mana digerogoti oleh syaitan. Apa yang menyebabkan syaitan ni berahi sangat dengan hati kita ni? Hati kita ni busuk. Hati kita ni lalai. Hati kita ni terbuka pintu-pintu bahkan mengundang. Pintu terbuka, undang pula syaitan ni untuk mari menggerogoti. Baik. Maka kata Allah, orang yang bertakwa apabila dia sedar syaitan sudah mula mempengaruhi hatinya, maka cepat-cepat dia sedar dan mereka menjadi lebih waspada daripada tipu daya syaitan. Tazakkaru, dia cepat-cepat sedar. Ini kunci dia. Kita ni tuan-tuan jangan lambat tersedar. Sebab itu kita ni kena peringat. Peringat ni adalah untuk sedarkan kita. Fazakir, berilah peringatan supaya kita ni sedar. Kita ni lalai. Kita ni ralik. Kita ni diulik oleh syaitan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bila kita sedar, apa kita nak buat? Bila kita sedar yang kita sedang dikuasai oleh syaitan, maka kita kena mujahadah lah. Lawan syaitan. Lawan syaitan. Buat apa yang syaitan tak bagi kita buat. Kalau sebelum ni kita kata tak, asyaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Dia tak bagi kita bersedekah. Dia kata habis duit kamu kalau kamu bagi ni. Berapa banyak nak bagi? Tadi dah bagi. Ini mengemis lagi. Ini madrasah mana lagi? Ini masjid lagi. Banyak sangat malam bagi. Yang ini bagi. Asal masuk gaji aja, derek orang. Kena mujahadah tuan-tuan. Kena mujahadah. Mujahadah dengan cara kita lawan. Nak lawan macam mana? Sedekah. Sebab tu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Kata Abu Zar. Satu hari ada satu orang laki-laki datang jumpa dengan Nabi. Nak masuk Isyak. Kita landing ya. Baik. Jangan tak betul. 7 minit lagi. Jangan tu 8:30 lah. Risau takut lajak. Tak apa. Kita perhabiskan hadis. Kata ada Abu Hurairah, Abu Zar Abu Hurairah. Kata ada Abu Hurairah, satu hari ada satu orang laki-laki jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanyakan soalan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajra? Ya Rasulullah, apakah dia sedekah yang paling besar pahala dia? Qala, maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahiha syahihu takhshal faqra wa ta'ammal al-ghina. Kata Nabi, sebesar-besar pahala sedekah itu ialah sedekah semasa kamu sedang sihat. Waktu tengah selera makan, waktu senang kita boleh berjalan merata, teringin nak beli tu, teringin nak beli ni. Waktu itulah sedekah kalau kamu buat, pahala dia besar. Bukan sedekah waktu tua.
Waktu dah tak larat. Waktu dah kena kencing manis. Bukan. Waktu tengah kita boleh buat apa saja. Waktu tu kamu bersedekah. Nabi kata, itu adalah sedekah yang besar pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, Nabi kata, waktu kamu tengah kedekut. Dia ada hari kita kedekut. Lama dah aku nak pegang duit ni. Lama dah aku. Hari dapat, abang dari rumah. Abang mari rumah dah. Assalamualaikum. Salam. Ni ada hal sikit kata. Anak saya ni nak masuk universiti. Angah masuk universiti. Main pinjamkan Angah. Pinjam kalung tu. Kalau nak pinjam kamu 5,000. Buang dia nak masuk universiti. Allah. Tak ada hari lain kau nak masuk universiti. Bukan anak abang long dah ramai masuk universiti. Dah 10 orang dah. Kena masuk juga ke kali ni? Kena masuk juga. Tak ada orang lain yang boleh pinjam. Waktu kita dipukul oleh rasa bakhil. Waktu tu. Sayangnya lah. Dalam banyak-banyak ni, hak ni lah yang aku paling sayang sekali. Itulah yang paling besar pahala. Itu yang kedua. Nabi kata. Yang ketiga, Nabi kata, takhshal faqr. Waktu kamu rasa, kalau aku bagi ni memang rugi aku. Memang miskin aku. Aku baru nak guna duit ni buat modal. Aku baru nak guna duit ni buat melabur. Aku baru nak guna duit. Duduk. Inilah peluang aku ni. Marilah pula nak minta dengan aku. Waktu kita rasa bimbang, kalau kita beri, kita akan jatuh miskin. Duit ni cukup-cukup ni untuk bayar duit minyak ni. Untuk isi minyak petrol ni contohnya. Tuan-tuan. Waktu tu kalau kita letak tawakal pada Allah, bukan sekadar kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah, bahkan kita akan dapat pula ganjaran yang tidak disangka-sangka. Itu. Kata Nabi yang keempat, pahala sedekah yang besar iaitu wa ta'ammalal ghina. Ketika mana kamu tengah pasang angan-angan, sikit lagi nak kaya. Sikit lagi nak kaya dah. Kita kumpul duit nak beli televisyen contohnya. Sekali mari kata Minah mati. Minah. Ayah nak beli televisyen hari ni lah engkau mati. Minah mati. Betul kan Do pula kata dia mati dah. Kita dah pasang angang-angang dah. Kalau kita beri, waktu itulah pahala yang sangat besar. Dan kata Nabi SAW lagi, wala tamhilu hatta iza balagatil halqum. Jangan tunggu kamu nak bersedekah di saat nyawa kamu dah sampai dekat halqum. Waktu kamu dah nak mati. Qultu fulan kaza, harta ni untuk Angah. Fulan ni kaza, harta ni untuk Along. Waktu tu baru nak bagi. Dah nyawa dah nak mati dah. Kereta ayah tu ambil lah kakmu. Duit ayah dalam bank tu pergi sedekah ke sana. Duk bagi-bagi. Sedangkan Nabi kata waqad kana li fulan. Sedangkan harta tu memang dah jadi milik mereka dah. Tak usah nak agih-agih lah. Kamu tunggu masa je nak mati. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam kita ni beringat. Ni dengar peringatan ni. Tengah sihat. Tengah orang kata berahi macam-macam. Angan-angan pun panjang lagi. Baru 65 aku ni. Kawan aku 80 umur. Arwah ayah aku dulu 92 pun mati. Pakcik-pakcik aku semua 80 tahun ke atas makcik. Takkan aku 65 mati dah. Baru pencing. Badan pun fit lagi. Setakat 10 km boleh berlari lagi. Masa ni lah kita nak bermujahadah. Syaitan hasut kita supaya kita ni jadi orang yang kikir. Syaitan hasut kita tuan-tuan supaya kita ni jadi orang yang sombong. Jadi kita kena bermujahadah. Lawan dengan sebenar-benar lawan. Maka bila kita lawan ni tuan-tuan, kita telah
berusaha menutup salah satu daripada pintu-pintu yang terbuka yang mengundang datangnya syaitan untuk merosakkan kita. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Nah, bila kita ni rasa syaitan ni kerja syaitan ni. Nak cepat-cepat kita membaca isti'azah. Minta lindung dengan Allah supaya Allah pulihkan kekuatan untuk kita lawan bersungguh-sungguh, mujahadah, sungguh-sungguh lawan dengan syaitan. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat tu. Banyak lagi yang kita nak bahaskan tentang jalan untuk kita tutup laluan syaitan ke dalam hati kita ni, tuan-tuan. Dan kita akan lihat beberapa kisah dan doa. Doa daripada Muhammad bin Wasi' ni, doa ni bagus, tuan-tuan. Kalau siapa ada peluang baca, hafal doa ni. Doa untuk kita ni dapat kekuatan, Allah lindung kita daripada syaitan. Yang baik daripada Allah, yang lemah diri saya, mohon ampun dan maaf. Semoga Allah memberkati keluarga kita, tuan-tuan. Memberkati kampung kita. Memberkati negara kita, insya-Allah. Menjauhkan kita daripada segala macam ujian yang tak mampu untuk kita tanggung. Mudah-mudahan gerbang 2024 tidaklah mendatangkan sesuatu yang boleh menggugat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak gugat ekonomi kita, gugatlah. Tapi jangan Allah gugat iman kita, tuan-tuan. Bila Allah gugat iman kita ni, kita takut kita tak kuat. Dan kita terlucut iman. Sebagaimana terkeluarnya busur daripada anak panah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.